menjemput beberapa orang untuk menjelaskan tentang kontrak ini. Yang sekali, Cik Kasmina, dia adalah pegawai bank rakyat, dan seterusnya Cik Nur Asli, dia adalah perencana keuangan Bank Negara Malaysia. Seterusnya Cik Nur Hafizah, penasihat syariah Bank Negara Malaysia, dan di sebelah kiri saya Cik Khalifah, dia adalah pegawai bank, dan seterusnya Cik Nur Anis, penasihat syariah. Tahu tak semua orang apa tu kontrak buyout ina? Sebenarnya kontrak buyout ina dia boleh diartikan sebagai satu kontrak ataupun akad yang melibatkan penjualan dan pembelian sebuah aset daripada penjual pada pembeli. Urus niaga ini boleh dijalankan dengan menjual produk tersebut kepada pembeli secara tunai dan seterusnya membeli balik oleh penjual tersebut dengan harga tertunda, dengan harga yang lebih tinggi daripada nilai tunai tersebut. Ini kita akan membincangkan tentang kesahihan undang-undang tentang kontrak buyout ini. Saya akan menjemput Cik Nur Anis untuk menjelaskan tentang perkara ini. Dalam kontrak ini, dia mempunyai dua pandangan ulama. Dalam pandangan mazhab Hambali dan Maliki, dia menyangkal dia dan darah dan menegakkan pandangan yang masalah akan ditentukan berdasarkan kontrak yang dilakukan. Dan bagi pandangan Abu Hanifah, Al-Syafi'i dan Ibnu Hazim, misalnya, kesahihan transaksi tersebut dapat dilakukan melalui ekspresi dan niat kontrak yang dilakukan. Terima kasih. Apakah syarat-syarat yang akan dikenakan ke atas kontrak buyout ini? Kita menjemput Cik Nur Hafizah untuk menjelaskan. Terima kasih, moderator. Saya akan menjawab pertanyaan itu tadi. Bagi menjelaskan penggunaan bank al-Inah dalam industri kewangan Islam, Majlis Nasihat Syariah Bank Negara Malaysia telah menetapkan syarat-syarat sah bank al-Inah. Yang pertamanya, pembayaran bank al-Inah mempunyai dua akad jual beli yang jelas dan berasingan, iaitu akad pembelian dan akad penjualan. Yang kedua, pembayaran harga dalam kontrak ini mestilah dilakukan secara tunai bagi mengelakkan penjualan atau pembelian hutang dengan hutang. Yang ketiga, barangan yang digunakan dalam urus niaga jual beli balik bukan barangan dikeluarkan. Yang keempat, urus niaga ini berlaku pemindahan hak milik aset serta wujud penguasaan ke atas aset yang sah berdasarkan syarak dan amalan perniagaan semasa. Yang kelima, penentuan harga dan harta yang terlibat dalam kontrak mestilah berdasarkan harga yang munasabah mengikut harga pasaran. Yang terakhirnya, turutan akad yang betul, yang mana kontrak yang pertama mestilah diselesaikan terlebih dahulu sebelum memasuki kontrak yang kedua. Terima kasih. Bagaimanakah tentang pembentukan kontrak buyout ini? Kita silakan Cik Kasmina. Pembentukan buyout ini ada tiga. Bentuk pertama, CA jual komoditi kepada CB dengan harga tertentu secara bayaran tertunda sehingga tarikh yang ditetapkan, dan kemudian CA membeli semula komoditi tersebut dari CB dengan harga yang jauh lebih rendah. Bentuk kedua pula, CA beli komoditi daripada CB melalui orang tengah. Langkah dalam pembentukan ini ialah orang tengah beli komoditi tersebut daripada CB, kemudian dia menjualnya kepada CA pada harga yang jauh lebih tinggi daripada harga belian orang tengah daripada CB tadi, yang mana pembayarannya adalah secara tertangguh sehingga sampai masa yang ditetapkan. Kemudian CA jual komoditi itu kepada CB dengan bayaran secara tunai dengan harga yang jauh lebih rendah daripada harga belian CA tadi. Bentuk ini dianggap riba oleh Ibnu Taimiyah. Manakala bentuk ketiga pula, CA jual komoditi kepada CB secara bayaran tertunggak sehingga tarikh yang ditetapkan. Kemudian CA membeli semula komoditi tersebut dari CB
bayaran dimula secara tertunggak sehingga tarikh yang lebih lambat dari tarikh asal tapi dengan harga yang lebih tinggi. Terima kasih. Yang seterusnya kita dengar kepada bagaimanakah perjalanan kontrak buyout ini. Kita silakan Cik Haifah. Terima kasih Cik Ipin. Okey, saya akan memperkenalkan macam mana kaedah pelaksanaan buy al-inah ni. Okey, di bawah prinsip buy al-inah ini, bank akan menjual segala harta aset dan hartanya kepada pelanggan secara harga tertangguh, dan kemudian bank akan membuat pembelian semula daripada pelanggannya dengan cara tunai. Dengan cara jual beli buy-inah, pelanggan akan memperolehi wang tunai dan membayar balik hutangnya kepada pihak bank secara ansuran dalam tempoh yang telah dipersetujui. Okey, dari segi margin keuntungan pula, berdasarkan perbezaan harga tunai dengan harga tertangguh, di mana daripada segi peratusan keuntungan dikenal adalah berbeza berdasarkan tempoh penangguhan yang disetujui secara rasmi oleh kedua-dua belah pihak. Di sini saya tampilkan bagaimana transaksi ini berlaku. Kaedah pelaksanaan buy al-inah. Kontrak ini ialah jual beli aset yang melibatkan dua pihak, iaitu bank dan pelanggan. Pihak bank menjual asetnya kepada pelanggan dengan harga secara harga tertangguh selama tempoh yang telah disetujui. Kemudian, pihak bank membeli semula aset tersebut daripada pelanggan dengan harga secara tunai. Terima kasih. Seterusnya, macam manakah kontrak buyout inah ini dilaksanakan di Malaysia? Kita silakan Cik Nur Asmin. Terima kasih Cik Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana aplikasi kontrak buy al-inah ini? Buy al-inah memang seperti yang dah diterangkan oleh Cik Anis tadi, dia menurut mazhab dia sah digunakan. Jadi dia macam mana, bagaimana kontrak buy al-inah ini diaplikasikan di dalam perbankan Islam di Malaysia. Aplikasi buy al-inah ini terdapat banyak bank yang menggunakan, tapi hari ini saya cuma akan menerangkan 3 bank yang menggunakan kontrak buy al-inah ini. Okey, yang pertama adalah Bank Rakyat, yang kedua Bank Islam, dan yang ketiga Bank Muamalat Malaysia Berhad, BMMB. Okey, bagaimana aplikasi buy al-inah ini dijalankan dalam Bank Rakyat? Okey, macam ni. Pertama adalah berdasarkan sijil saham, di mana anak syarikat kepada Bank Rakyat ini akan menjual sijil saham kepada pelanggan dengan harga yang tertangguh. Contohnya bank menjual sijil saham itu berharga 11,800. Okey, pelanggan akan membeli. Setelah pelanggan memiliki sijil tersebut, pelanggan akan menjual semula kepada bank dengan harga tunai bank, tapi pelanggan akan menjual dengan harga 10,000 sahaja. Perbezaan di antara jualan bank kepada pelanggan dan pelanggan kepada bank adalah sebanyak 1,800, di mana 1,800 itu adalah keuntungan kepada pihak bank. Okey, bagi bank Islam, pelanggan yang mempunyai aset seperti tanah, okey, bank akan beli tanah tersebut kepada pelanggan secara tunai. Kemudian bank akan menjual semula tanah yang dibeli dengan harga tertunggak bercampur untung. Okey, untuk bank yang seterusnya, Bank Muamalat Malaysia Berhad, di mana bank menjual hartanah iaitu ruang pejabat di Ibu Pejabat Bank Muamalat sendiri yang berpusat di Kuala Lumpur. Okey, dia menjual dengan harga 75,000 secara tertangguh. Seterusnya, bank akan beli semula pejabat itu daripada pelanggan dengan harga yang lebih rendah. Contohnya 50,000 dan perlu dibayar secara tunai. Untuk menjelaskan lagi, aplikasi buy al-inah ini dalam bank-bank yang terdapat di Malaysia, saya akan tunjukkan gambaran bagaimana kontrak buy al-inah ini digunakan dalam bank di Malaysia.
Jadi jelaslah di sini saya simpulkan bahawa kontrak buyout ini adalah sah di dalam